Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya menjadi salah seorang pelajar Pusat Asasi UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkit. Saya akan memberikan taklimat bagi Kolej Kediaman bagi sesi Jun 2020 hingga April 2021. Again, congratulations and welcome to Pusat Asasi UiTM. So, di Pusat Asasi UiTM, kami ada satu motto atau tema iaitu Pusat Asasi the home of your extended family. Ini adalah maklumat berkenaan diri saya. Nama saya Mahadi Kamaluddin. Pelajar-pelajar panggil saya Mr. Hadi atau Sir Hadi. Saya merupakan pensyarah kanan TESOL dan saya adalah juga merupakan fellow di Pusat Asasi UiTM. Saya tinggal di Blok Tualang 1, Kolej Siswa. Dan berikut adalah nombor telefon saya, telefon pejabat iaitu di Kolej Dahlia, pejabat saya sebagai pengetua kolej, dan juga Aras 11 Blok Pentadbiran, pejabat saya sebagai pensyarah TESOL. Disertakan juga nombor telefon saya dan juga email saya. Okey, sekarang saya ingin perkenalkan staf pentadbiran bagi unit pengurusan kolej. Pusat Asasi UiTM, kolej bagi Pusat Asasi UiTM terbagi kepada dua, iaitu Kolej Dahlia untuk siswi dan Kolej Tualang untuk siswa. Dan pengurus asrama bagi Kolej Dahlia adalah Puan Saadiah Abdul Majid, dan pengurus kanan asrama bagi Kolej Siswa adalah iaitu Tualang adalah Puan Nolida Cik Ros. Dan kita juga mempunyai pengurus kanan asrama dan juga pengurus asrama bagi Kolej Dahlia, dan juga pengurus asrama kanan untuk kolej lelaki iaitu Kolej Tualang. Kita juga mempunyai pembantu operasi kanan yang akan, dan juga pembantu operasi yang akan memastikan keadaan bilik berada di dalam keadaan yang selesa untuk anda diami. Apakah fungsi Kolej Kediaman? Okey, nombor satu, daripada segi pengurusan kolej dan juga perkhidmatan. So, segala perkhidmatan yang berada di kolej adalah disediakan dan ditadbir urus oleh saya sebagai ketua dan juga staf-staf Kolej Dahlia dan Tualang. Dan yang kedua adalah daripada segi pembangunan pelajar dan juga kebajikan pelajar ketika berada di Kolej Kediaman. Okey, ini sekali lagi saya kenalkan unit pengurusan Kolej Dahlia, Puan Saadiah, Encik Khairul Nizam, Puan Zawiyah Idris, Encik Muhammad Izzat Hafizi, Puan Wan Hanasyah, dan juga untuk Kolej Tualang, Puan Nolida, Encik Nizam, Puan Adawiyah, Puan Janaria, dan juga Encik Saiful. Berapakah kapasiti Kolej Kediaman bagi kedua-dua Kolej Dahlia dan Tualang? Anda mesti tertanya-tanya. Okey, bagi Kolej Tualang iaitu untuk siswa, kami mempunyai 3 blok, dan setiap blok terdiri daripada 7 tingkat atau 7 aras, dan kesemua aras adalah 21 aras, dan jumlah rumah adalah sebanyak 335, dan jumlah bilik adalah sebanyak 1005 bilik. Dan kapasiti maksimum yang boleh ditempatkan pelajar yang boleh ditempatkan di kolej siswa adalah 2007 orang. Okey, bagi Kolej Dahlia atau kolej siswi juga 3 blok, tetapi 24 aras, dan jumlah rumah keseluruhan adalah 501 buah, dan jumlah bilik adalah 1503 bilik, dan total pelajar yang boleh ditempatkan di Kolej Dahlia adalah seramai 3003 orang. Kolej yang terbesar di Dahlia
iaitu Dahlia 2 yang mempunyai 2 wings, wing kiri dan wing kanan, dan mempunyai 8 tingkat. So, kapasiti maksimum untuk Kolej Kediaman adalah sebanyak 5,010 orang. Okey, semua pelajar akan diberi kemudahan kolej dan dikenakan bayaran kolej sebanyak RM420 Malaysia untuk satu semester. Dan satu bilik pelajar akan ditempatkan seramai 2 orang. Ini adalah antara kemudahan guna sama di Kolej Kediaman. Kami menyediakan bilik bacaan untuk anda. Okey. Selain itu, kami juga menyediakan sick bay, bilik TV, vending machine, surau dan juga gazebo. Selain daripada itu, fasiliti sukan juga disediakan seperti gelanggang bola jaring, meja pingpong, gelanggang bola keranjang, gelanggang bola tampar, gelanggang futsal, gelanggang takraw dan juga gelanggang tenis. Mesin air minuman juga disediakan. Okey, ini untuk air minuman air masak lah, air mineral ya. Air mineral ya. Okey, kemudahan yang disediakan juga adalah mesin basuh dan mesin pengering untuk semua blok. Setiap satu blok ada akan disediakan dengan mesin basuh dan mesin pengering. Okey, ini adalah barbecue grill set yang boleh dipinjam oleh para pelajar dengan mengisi borang dan berurusan dengan pihak pengurusan kolej untuk aktiviti-aktiviti yang untuk terutamanya ketika hujung semester. Tetapi grill set ini, barbecue grill set ini perlulah dipinjam dan ada penasihat yang akan memantau aktiviti tersebut. Maknanya anda tidak boleh meminjam dan membuat aktiviti sesama pelajar sahaja. Pensyarah atau penasihat atau menti anda bertanggungjawab untuk berada bersama anda ketika event barbecue ini diadakan. Okey, seterusnya adalah mesin ATM. Kami menyediakan 2 mesin ATM yang berada di tingkat atas Anjung Dengkil. Anjung Dengkil adalah cafeteria untuk semua pelajar dan staf. Dan mesin ATM ini disediakan untuk kemudahan anda supaya anda senang untuk mengeluarkan duit dan tidak perlu keluar ke Cyberjaya, Putrajaya ataupun ke Pekan Dengkil. Okey, seterusnya adalah ampaian bawah blok. Okey, kami menyediakan ampaian ekstra di bawah blok. Walaupun setiap bilik anda disediakan ampaian di balkoni, tetapi kami juga menyediakan ampaian untuk kemudahan anda menyidai. Contohnya bedsheet ataupun comforter jika anda tidak mencucinya di lobi. Okey, seterusnya di belakang blok pun kami sediakan ampaian. Okey, ini adalah food court Anjung Dengkil yang saya sebut sebentar tadi. Food court ini mempunyai dalam, kalau tak silap saya, untuk semester lepas 15 hingga 20 gerai yang menjual makanan, pelbagai jenis makanan. Minimarket juga disediakan di tingkat atas Anjung Dengkil. Okey, bagaimana pula dengan perkhidmatan pengiriman dan penerimaan barang pos? Okey, ini adalah alamat yang anda perlu gunakan untuk menghantar barangan yang anda beli secara online. Tapi anda kena pastikan anda meletakkan nama penuh anda, nombor bilik anda dan juga nombor telefon anda dengan jelas. Okey. Okey, peraturan Kolej Kediaman. Okey, waktu melawat. Yang pertama adalah waktu melawat.
Waktu melawat adalah daripada Isnin hingga Jumaat, daripada 5 petang hingga 8 malam, dan seterusnya pada hujung minggu atau cuti umum 8 pagi sehingga 8 malam. Okey, jadi 5 petang ni kami tetapkan untuk Isnin dan Jumaat. Biasanya kalau hari Isnin hingga Khamis akan ada kelas hingga pukul 6 petang ataupun 5 petang. Dan hari Jumaat biasanya anda akan terlibat dengan pelbagai aktiviti co-curriculum. Okey, seterusnya talian penting dan kecemasan. Ini adalah antara talian penting yang anda perlu tahu. Pusat Kawalan Polis Bantuan, Pos Kawalan Polis Bantuan, dan juga pejabat Kolej Dahlia dan Tualang yang anda boleh hubungi ketika waktu pejabat. Okey, begitu juga dengan pusat kesihatan, anda boleh menghubungi di waktu pejabat. Sekiranya berlaku kecemasan daripada segi kesihatan di luar waktu pejabat, anda perlu menghubungi Staff Resident College ataupun SRK yang bertugas di setiap blok anda. Okey, seterusnya Akta 174. Okey, untuk mengetahui mengenai apakah sebenarnya Akta 174, anda boleh pergi ke website Pusat Asasi UiTM dan download segala maklumat berkenaan dengan Akta 174. Okey, berikut adalah kadar ganti rugi, pemakluman ataupun penyataan tentang kadar ganti rugi terhadap kesalahan-kesalahan kecil umum di Kolej Kediaman. Okey. Okey, ini adalah antara kesalahan pelajar yang boleh kami sebagai staf UiTM boleh mengenakan kompaun terus atau saman terus. Antara kesalahannya adalah engkar arahan pegawai perpustakaan, engkar mengenai sahsiah pelajar. Okey, dan itu di kampus ya. Okey, dan juga boleh jadi di kolej juga untuk sahsiah pelajar. Yang ketiga, yang terutamanya di bilik, kesalahan mengenai kebersihan dan kawasan kampus. Okey, bilik anda kotor atau bilik anda terlalu bersepah, terlalu busuk, anda akan boleh dikenakan kompaun terus atau saman terus. Seterusnya adalah kesalahan membuat bising. Waktu curfew adalah 11 malam dan setiap pelajar dimestikan berada di bilik masing-masing selepas 11 malam dan tidak dibenarkan membuat bising. Okey, polis bantuan akan meronda, begitu juga dengan staf resident college akan meronda, dan sekiranya anda membuat bising, anda boleh dikenakan kompaun terus. Seterusnya kesalahan tinggal dan tidur selain daripada asrama yang diperuntukkan. Okey, ini juga boleh dikenakan kompaun terus jika anda didapati bersalah tinggal di bilik kawan ataupun tidur di bilik kawan. Anda mesti berada di bilik masing-masing atau tidur di bilik masing-masing selepas waktu 11 malam. Kesalahan tidak membawa dan mempamerkan kad pelajar juga merupakan salah satu kesalahan yang boleh dikenakan kompaun terus. Okey, seterusnya adalah peruntukan Akta 174 mengenai kuasa kenakan tindakan kompaun terus. Okey, hukuman tata tertib terus oleh pihak berkuasa tata tertib. Pihak berkuasa tata tertib boleh pada budi bicaranya sebagai ganti mengambil tindakan tata tertib di bawah bahagian 5 mengenakan hukuman tata tertib terus dengan amaran atau denda tidak melebihi RM50 di atas mana-mana pelajar yang melakukan kesalahan tata tertib. Okey. Dengan syarat bahawa semua hukuman dikenakan ke atas pelajar, pihak berkuasa tata tertib hendaklah memberitahunya tentang kesalahan tata tertib yang dilakukan olehnya dan memberinya peluang untuk membuat rayuan lisan berkenaan dengan tempoh berkenaannya dengan tempoh tidak melebihi 5 hari kepada pihak berkuasa tata tertib itu. Jadi anda akan dikenakan kompaun terus, tapi anda masih diberi peluang untuk membuat rayuan. Tapi sama ada kami menerima atau tidak rayuan tu terpulang kepada ahli jawatan kuasa tata tertib UiTM Cawangan Selangor Kampus Dengkil.
Okey, ini adalah antara tanggungjawab pelajar sebagai penghuni kolej. Nombor satu, menjaga keselamatan diri dan harta benda. Anda kena pastikan bilik anda berkunci setiap masa walaupun di waktu anda tidur untuk memastikan keselamatan diri dan harta benda. Okey, bilik tak boleh dibiarkan tidak berkunci. Dan barang-barang peribadi, barang-barang berharga perlulah diletakkan di tempat yang selamat. Yang kedua, terlibat dengan aktiviti yang dianjurkan oleh UiTM. Pusat Asasi UiTM merupakan satu pusat asasi yang sangat menitik beratkan aktiviti co-curriculum sama ada di peringkat kelab, di peringkat dan juga di peringkat kolej. Okay, kelab di bawah HEP dan di kolej pun setiap blok dengan usaha-sama Jawatankuasa Perwakilan Kolej, anda digalakkan untuk membuat atau menganjurkan atau terlibat dengan aktiviti kolej, dan setiap aktiviti kolej anda akan diberi markah co-curriculum, dan markah co-curriculum ini akan menyumbang kepada permohonan UPU anda nanti. Okey, anda juga mestilah membayar yuran penginapan kolej sebanyak RM420 per semester dan membayar RM10 bagi setiap peralatan elektrik yang didaftarkan. Jadi semua peralatan elektrik yang anda bawa ke kolej perlu didaftarkan. Okey. Membuat clearance pada hujung semester pengajian iaitu semester 2. Okey, ketiga clearance atau memulangkan kunci tidak boleh mewakilkan kawan. Menyerahkan kunci rumah, kunci bilik dan tag kunci kepada ahli jawatankuasa clearance. Okey, seterusnya menandatangani rekod penerimaan dan pemulangan kunci rumah. Seterusnya mengambil tahu perihal keadaan sekeliling, contohnya keberadaan rakan serumah atau sebilik. Notis-notis dan pengumuman yang diwawarkan dari masa ke semasa melalui grup Class Rep ataupun Telegram Pusat Asasi UiTM. Sentiasa mempunyai kerjasama yang baik dengan semua pihak pengurusan kolej, rakan-rakan, staf residen kolej dan seluruh warga kampus. Okey, berikut adalah kedudukan perabot dan kelengkapan rumah. Okey. Ini adalah susun letak atau layout rumah anda. Setiap rumah mempunyai 3 bilik tidur, dan setiap bilik tidur mempunyai 2 katil dan 2 locker. Dan anda juga diberikan meja untuk belajar iaitu study table. Okey, dan 2 bilik air dan 2 toilet disediakan untuk anda, dan juga sinki untuk pantry. Ya. Kemudian anda juga bilik anda juga mempunyai balcony untuk anda menyidai pakaian. Okey. Okey, peraturan kolej kediaman. Okey, selepas anda mendaftar dan masuk ke kolej kediaman, anda boleh merujuk kepada peraturan kolej kediaman yang ditampar di belakang pintu rumah anda. So anda kena baca dan pastikan anda tidak melanggar segala peraturan yang telah ditetapkan untuk semua penghuni kolej. Okey. Okey, ini adalah antara perkara-perkara yang dilarang. Okey, yang pertama, berdua-duaan bersama dengan teman lelaki atau teman wanita di kawasan kolej pada bila-bila masa di atas tujuan apa sekalipun. Segala urusan perlu diselesaikan di luar kawasan kolej. Jadi siswi dilarang untuk berada di blok siswa dan siswa dilarang berada di blok siswi. Okey, memasak makanan di dalam bilik juga dilarang kecuali anda menggunakan air panas untuk masak Maggi. Okey, membawa ataupun berada dalam kawalan dan menghisap rokok, dadah, bir khayal, bir ekstasi dan minuman keras. Dan masa ke semasa, staf residen kolej dan juga polis bantuan akan membuat rondaan dan membuat spot check untuk memastikan anda tidak memiliki dan membawa
semua bahan terlarang ini. Bermain teruk dan judi juga dilarang. Memiliki senjata yang berbahaya seperti parang dan pedang. Pisau dibenarkan selain untuk kegunaan tapi hanya untuk kegunaan biasa. Dan membuat bising seperti bunyikan radio dengan kuat, menjerit, memekik dan berbual dengan kuat atau dengan apa-apa cara sekalipun boleh menyebabkan gangguan kepada ketenteraman penghuni kolej. Berniaga di kawasan kolej juga dilarang. Jika sekiranya ada aktiviti perniagaan dijalankan, pelajar boleh disyorkan ke tata tertib HCP. Namun demikian, kami mempunyai program ataupun event yang akan membenarkan anda semua berniaga. Jadi anda perlu mendaftar dan seterusnya boleh melakukan perniagaan anda. Ini adalah peraturan daripada segi pakaian dan sasiah rupa diri. Pelajar hendaklah berpakaian sopan seperti yang ditetapkan dalam garis panduan pakaian atau rupa diri siswa-siswi. Semasa mengikuti aktiviti kolej atau sukan, pelajar wanita hendaklah berseluar panjang serta labuh menutupi punggung. So tak boleh pakai ketat-ketat ya. Baju kurung diwajibkan pada hari Isnin pada waktu pejabat. Pelajar-pelajar hendaklah berpakaian sopan sebaik saja keluar dari rumah masing-masing. Semua kawasan di kolej dianggap sebagai kawasan awam kecuali rumah kediaman pelajar. Pelajar dinasihatkan tidak meniru cara penampilan diri muka budaya asing yang boleh merosakkan imej dan akhlak bangsa sendiri. Contohnya mewarnakan rambut sehingga perang, memakai anting-anting lebih daripada biasa, berpakaian ketat, pendek dan jarang. Seterusnya kebersihan dan kekemasan bilik serta kawasan. Bilik mestilah berada dalam keadaan bersih dan kemas sepanjang masa. Staf residen kolej dan juga jawatan kuasa perwakilan kolej akan naik ke bilik untuk memastikan bilik anda berada dalam keadaan bersih dan kemas. Tilam mestilah bercadar dan bantal bersarung. Pelajar tidak dibenarkan menconteng, menampal dan memaku di dinding. Itu akan merosakkan dinding. Pakaian hendaklah sentiasa kemas dan tersusun. Kasut hendaklah sentiasa disusun rapi dan tidak berbau. Meja tulis hendaklah sentiasa kemas dan tersusun. Anda dilarang membuang sampah melalui tingkap dan juga kaki 5 kolej. Kami menyediakan tong sampah yang besar di luar bilik anda di koridor kolej ya. Dilarang menggantung pakaian di tingkap, kerusi dan railing langsir. Penggunaan alat elektrik. Peralatan elektrik yang dibenarkan ialah ceru elektrik automatik atau jug kettle, streka, pembakar ubat nyamuk elektrik, pengecas telefon bimbit, mesin pencetak dan mesin pengimbas. Untuk ini, untuk satu rumah, bagi mesin pencetak dan pengimbas satu saja. Sebuah mesin pencetak atau pengimbas untuk sebuah rumah saja. So anda kena berbincang dengan housemate anda dan untuk decide siapa yang bawa. Pastikan kos pendaftaran semua peralatan elektrik peribadi yang telah disyorkan menggunakan dibayar melalui Bank Islam. Pastikan kipas angin, lampu dan peralatan elektrik dipadamkan sebelum meninggalkan bilik dan rumah untuk mengelakkan pembaziran. Mengubah suai peralatan dan pendawaian elektrik adalah diharamkan. Heater atau coil atau hot stove dan semua jenis periuk nasi automatik dilarang digunakan di kolej. Mewujudkan pancaran gelombang radio haram adalah diharamkan. Peraturan kolej kediaman juga. Tanggungjawab terhadap harta benda. Jika sekiranya berlaku kerosakan bagi peralatan kolej, semua peralatan yang disediakan, perabot, toilet ataupun lampu, anda boleh melaporkan secara atas talian. Anda akan diberi e-aduan, link e-aduan selepas anda yang terkini, selepas anda masuk mendaftar sebagai pelajar kami. Anda juga tidak dibenarkan mengalih kedudukan perabot. Dan anda dikendaki membayar kos mengganti atau membaiki alat-alat perabot yang dirosakkan secara sengaja atau vandalism. Yang ini anda kena bayar sendiri.
Jadi pastikan anda tidak merosakkan pintu bilik, terutamanya cermin dan juga sinki di bilik air ya. Okey, pelajar yang hendak meninggalkan universiti, sila pastikan peralatan kolej berada dalam keadaan baik dan bersih. Okey. Okey, saya yakin anda sudah mengisi aku janji pelajar untuk kolej kediaman. Okey, jadi apa-apa kesalahan yang anda lakukan, kami berhak untuk mengenakan tindakan kerana anda telah menandatangani aku janji perabot ya untuk kolej kediaman. Jadi segala kerosakan yang berunsur vandalism, anda akan dikenakan tindakan dan juga anda diwajibkan untuk membayar denda. Okey. Borang kebenaran keluar masuk kampus. Okey. Anda tidak dibenarkan untuk berada di luar kampus atau bermalam di luar kampus di waktu weekdays ya, hari-hari anda ada kelas, kecuali atas sebab kecemasan keluarga. Okey, jadi kami akan menghubungi penjaga atau keluarga anda untuk memastikan kesahihan sekiranya anda meminta untuk keluar bermalam di luar kampus. Dan ini adalah borang yang anda isi, dan borang ini perlulah anda serahkan kepada staf resident college yang bertugas di hari di mana anda hendak keluar dan berlaku kecemasan, dan seterusnya meninggalkan borang ini di pos pengawal. Okay, jadi anda kena pastikan borang ini anda sudah print atau cetak dan berada dalam simpanan anda daripada awal semester, untuk mengelakkan anda tiada borang untuk disahkan dan ditinggalkan di polis bantuan ketika berlaku kecemasan. Jadi kami tidak akan cetak atau print atau menyediakan borang ini pada anda. Jadi ini adalah inisiatif anda sendiri. Jadi borang ini akan dikongsi bersama kelas kepada class rep anda ataupun staff resident college yang bertanggungjawab untuk menjaga aras anda, dan borang ini akan anda perlu simpan. Okey, saya ulangi, borang ini anda kena simpan. Sekiranya berlaku kecemasan, anda perlu membawa borang ini untuk ditandatangani oleh staff resident college yang bertugas untuk memastikan anda mendapat kebenaran untuk berada di luar kampus atau college di luar waktu yang sepatutnya. Okey, dari masa ke semasa juga anda akan diberikan jadual bertugas staf resident college. Okey, jadi setiap hari staf resident college yang berbeza akan bertugas. Jadi jika ada apa-apa kecemasan atau apa-apa isu di college, anda perlu menghubungi staf resident college yang bertugas sahaja. Okey. Okey, ini adalah rumah kediaman staf resident college. Jadi kami semua tinggal di bawah blok anda. Jadi jika anda membuat bising atau mengganggu ketenteraman awam, staf resident college ini akan memastikan bahawa anda tidak melakukan atau membuat bising. Okey, ini berkenaan dengan borang kebenaran keluar masuk kampus tadi. Pelajar yang hendak keluar kampus, yang meninggalkan kampus atau balik bermalam di rumah ibu bapa atau penjaga masing-masing pada hari-hari bekerja atau waktu kuliah, hendaklah mengisi borang kebenaran keluar masuk kampus yang didapati dengan memuat turun di laman web asasi rasmi Pusat Asasi. Borang kebenaran keluar masuk kampus yang telah lengkap diisi dengan dinyatakan tempat tujuan dan sudah mendapat pengesahan daripada ibu bapa atau penjaga, hendaklah diserahkan kepada polis bantuan yang bertugas di pondok polis bantuan sebelum keluar dan mengambilnya semula setelah masuk ke kawasan kampus. Ini tertakluk kepada hari-hari yang anda ada kelas ataupun weekdays atau weeknight saja ya.
tidak termasuk pada hujung minggu. Jika anda hendak keluar pada hari Jumaat selepas waktu kelas atau selepas tiada aktiviti co-curriculum, anda tidak perlu mengisi borang ini. Tanda tangan dan kebenaran pihak berkuasa diwajibkan jika keluar bermalam dan hanya boleh diluluskan oleh staf Resident College yang bertugas di kolej masing-masing pada hari atau malam tersebut. Sekiranya anda daripada Kolej Dahlia, siswi, anda perlu mendapat tanda tangan daripada staf Resident College di Kolej Siswi atau Kolej Dahlia. Begitu juga di Kolej Tualang, siswa. Hanya staf Resident College yang bertugas pada hari tersebut. Okey. Pelajar tidak dibenarkan mengambil borang bagi pihak lain atau mengisi borang bagi pihak lain, pelajar lain, meniru tanda tangan, okey, SRK, okey, anda tak boleh tiru sebab kami akan juga chalk atau stamp borang tersebut. Menggunakan pensel dan pens lain daripada warna hitam dan biru, tidak boleh guna warna merah atau pensel. Memberi kenyataan palsu, okey, sebab-sebab perlu keluar. Membuat pindaan kepada niat menipu di borang, okey. Okey, sekiranya saudara-saudari gagal mematuhi arahan ini, tindakan tata tertib boleh disyorkan untuk dikenakan menurut kaedah 29 dan 30. Bahagian 3, tata tertib asrama. Jadual kedua, Akta Institusi Pelajaran, okey, 1976. Okey, ini adalah antara situasi yang membolehkan anda membolehkan dan tidak membolehkan anda keluar masuk kampus. Okey, ini adalah senarai peralatan elektrik yang dibenarkan. Okey, ini adalah proses permohonan pendaftaran peralatan elektrik. Okey, anda juga akan diberikan memo, okey, nanti mengenai proses ini. Okey, anda boleh pergi ke pusat asasi, website pusat asasi, student portal, untuk membuat pendaftaran barang elektrik. Okey. Okey. Jadi anda perlu mencetak pendaftaran anda itu dan membuat pembayaran, dan resit pembayaran itu hendaklah anda serahkan kepada pihak kolej. Okey, kesalahan-kesalahan. Okey, ini adalah antara kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh pelajar yang tinggal di Kolej Pusat Asasi UiTM. Jika sekiranya ini terjadi di bilik anda, anda akan dikenakan tindakan tata tertib dan bilik anda akan sentiasa berada dalam probation. Jadi kami tak akan beritahu anda dan kami akan sentiasa naik ke bilik anda untuk pastikan bilik anda berada dalam keadaan bersih. Okey, selain pada spot check dan inspection biasa, bilik anda akan menjadi perhatian jawatankuasa perwakilan pelajar dan juga staff resident college. Okey, antara kesalahan lagi. Okey, ini ada antara kesalahan biasa. Anda tidak dibenarkan untuk meletakkan monkey bar, ya. Okey, di frame pintu untuk bersenam atau untuk workout. Okey, ini adalah dilarang kerana ia boleh merosakkan frame pintu. Okey, frame pintu bilik tidur anda. Okey, seterusnya anda juga dilarang untuk memiliki haiwan peliharaan, ikan, kucing, okey, atau apa-apa saja. Okey, antara kesalahan lagi. Okey, ini merosakkan cat di bilik. Okey, ini kesalahan, ya. Anda tidak dibenarkan merokok walaupun di mana anda berada di dalam kawasan kampus. Okey, ini adalah maklumat pendaftaran elektrik dan juga operasi. Okey,
Operasi Anjung Dengkil bermula daripada 8 pagi, seawal 8 pagi sehingga 11 malam. Okey, seterusnya Jawatankuasa Perwakilan Kolej JPK. Okey, Jawatankuasa Perwakilan Kolej adalah jawatankuasa induk peringkat kolej yang dilantik melalui pemilihan bagi menyelaraskan aktiviti kolej. Pelantikan ini dibuat setiap setahun sekali. Setiap kolej memiliki jawatankuasa perwakilan kolej, iaitu Kolej Tualang dan Kolej Dahlia. Okey, apakah fungsi jawatankuasa perwakilan kolej? Merancang aktiviti di peringkat kolej, dan juga aktiviti pusat. Okey, bekerjasama dengan unit pengurusan kolej atau staf pengurusan kolej untuk menyalurkan maklumat dan informasi terkini kepada semua pelajar kolej. Bekerjasama dengan staf residen kolej atau SRK untuk mewujudkan persekitaran kolej yang bersih, ceria dan selamat. Jadi JPK akan bersama-sama SRK atau staf residen kolej untuk melakukan inspection dan spot check dari masa ke semasa. Juga dari segi pemantauan food court Anjung Dengkil dan juga antara pelajar dan pihak pengurusan kampus. Okey, sekiranya anda ada sebarang masalah atau sebarang idea atau sebarang aktiviti yang hendak dianjurkan, anda boleh menghubungi jawatankuasa perwakilan kolej yang telah dilantik atau akan dilantik, dan mereka akan mengutarakan segala pendapat, masalah dan juga idea anda kepada pihak pengurusan. Okey, karyaku. Okey, ini adalah antara aktiviti di peringkat kolej yang pernah dijalankan. Ini pada tahun 2018. 2019 Pusat Asasi tidak dapat menyertai kerana berlaku serentak dengan final exam Pusat Asasi. Jadi karyaku adalah aktiviti kesenian pertandingan, aktiviti kesenian dan kebudayaan yang melibatkan kolej-kolej seluruh UiTM Shah Alam, UiTM Puncak Alam, UiTM Sungai Buloh, dan juga UiTM Puncak Perdana. Okey, jadi ini adalah antara acara yang dipertandingkan sebelum ini. Okey, kita ada acara sastra, kita ada tarian, kita ada muzik, kita ada kategori khas. Okey, ini adalah kejayaan Pusat Asasi. Walaupun Pusat Asasi hanya merupakan pelajar lepasan SPM dan mereka bertanding dengan pelajar-pelajar kolej kediaman lain yang merupakan pelajar ijazah sarjana muda berbagai fakulti. Ini adalah kejayaan Pusat Asasi ini pada tahun 2018 dan saya adalah penasihat utama untuk program ini. Okey, kita berjaya menang 8 anugerah, ya. Okey, ini adalah gambar saya bersama jawatankuasa perwakilan kolej 17 Dahlia dan 17 Tualang. Okay, anda akan ditemuduga jika anda berminat, anda akan ditemuduga untuk atau ditemu bual untuk menjadi salah seorang jawatankuasa perwakilan kolej, ya. Okay, so jadi kami memerlukan 17 daripada siswi dan 17 daripada siswa. Okay, yang ini pula batch sebelum tu, batch 2018-2019. Okay, ini adalah staf residen kolej yang bertanggungjawab terhadap rumah anda. Okay, jadi setiap rumah, setiap aras akan diberikan ataupun staf residen kolej akan ditugaskan untuk menjaga kebajikan dan juga memastikan bilik anda berada dalam keadaan kemas dan bersih. Okay, jadi anda akan berurusan dengan mereka bila anda mendaftar nanti. Okey, jadi itu saja taklimat saya, Mahadi Kamaluddin, Pengetua Kolej Pusat Asasi UiTM.
Jadi saya harap anda akan enjoy yourself, but at the same time remember to do your part as our student. Okay, jadi yalah, bagi pihak college, kami sangat-sangat berharap anda menjaga segala kemudahan college dan kampus yang disediakan supaya junior-junior anda nanti ataupun next generation of pusat asasi student akan dapat pakai segala kelengkapan yang baik. Okay. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang ke Pusat Asasi UiTM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. UiTM di hatiku.